Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Madiha binti Abu Hassan, nombor matrik 282549 dari program PJJ Pusat Pengajian Sintok. Melalui tugasan ini, saya perlu memilih sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan demokrasi untuk dibuat sedikit kajian dan analisis. Saya telah memilih negara Korea Selatan bagi melengkapkan tugasan ini. Sebelum pergi lebih jauh, saya ingin berkongsi apa yang dimaksudkan dengan demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih di dalam pilihan raya. Elman dan Powell 2010 dan Morton dan Islam 2014 pula telah menyatakan pilihan raya merupakan medium utama bagi sebuah negara yang mengamalkan demokrasi bagi memperolehi mandat dari rakyat untuk memerintah sebuah kerajaan yang berdaulat. Bangsa Yunani merupakan bangsa pertama yang memperkenalkan istilah demokrasi. Takrifan demokrasi ini merupakan dua perkataan iaitu demos yang bermaksud rakyat dan kratein iaitu memerintah, menjadikan gabungan perkataan iaitu rakyat memerintah. Beberapa sarjana juga telah memberi pengertian demokrasi secara istilah. Antaranya Joseph A. Schemer menyatakan demokrasi merupakan satu perancangan institusi untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperolehi kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Manakala Sidney Hook pula menyatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada persetujuan majoriti yang diberikan secara bebas dari rakyat. Seterusnya, saya teruskan dengan faktor pemilihan Korea Selatan sebagai negara kajian. Faktor pertama pemilihan negara ini adalah Korea Selatan merupakan harimau ekonomi Asia yang sangat menakjubkan. Walaupun pernah digelar negara miskin selepas berakhirnya Perang Korea 1953, tetapi mereka membangun dengan pantas menjadi negara maju tanpa memandang ke belakang lagi. Peralihan ekonomi yang begitu pesat hasil daripada peralihan Korea Selatan daripada pemerintahan autokratik kepada pemerintahan demokrasi. Diamond dan Shin 2000 telah memberi gelaran kepada Korea Selatan sebagai demokrasi paling berkuasa di Asia Timur selepas Jepun. Gelaran ini juga turut menarik minat saya untuk menjalankan kajian ke atas pemerintahan Korea Selatan. Selain itu juga, proses peralihan pemerintahan Korea telah menyaksikan Korea Selatan mengalami banyak masalah dan kegagalan sebelum pemerintahan demokrasi sebenar dapat dilaksanakan pada tahun 1998. Pemerintahan Republik yang pertama pada mulanya diisytiharkan sebagai kerajaan demokrasi, tetapi beransur-ansur menjadi autokratik sehingga akhirnya tumbang pada 1960. Menariknya, sejarah pemerintahan Korea telah menyaksikan 6 perlembagaan dalam tempoh 5 dekad sahaja. Dan tiada Presiden Korea yang melepaskan jawatan secara aman sebelum demokrasi dilaksanakan. Bagi elemen pemerintahan demokrasi di Korea Selatan telah mengaplikasikan asas model Westminster di dalam pemerintahan mereka iaitu peraturan majoriti. Model ini menjadikan rakyat dapat menentukan siapa yang akan memerintah dan kerajaan perlu bertindak untuk kepentingan siapa. Melalui model ini, pemerintah sangat mengutamakan kritikan rakyat dan keterbukaan akhbar di dalam mengkritik pemerintah. Sama seperti negara demokrasi dunia yang lain, Korea Selatan membahagikan kerajaan kepada 3 bahagian iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman.
Cawangan eksekutif dikendalikan oleh Presiden, yang mana Presiden dilantik berdasarkan keputusan pilihan raya yang diadakan dalam tempoh 5 tahun sekali. Walau bagaimanapun, seorang Presiden hanya layak memegang jawatan selama 1 penggal sahaja. Sama seperti Malaysia yang meletakkan jawatan yang di-Pertuan Agong selama 5 tahun di dalam 1 penggal. Yang berbeza adalah jawatan Presiden Korea Selatan ditentukan oleh rakyat melalui pilihan raya, manakala jawatan yang di-Pertuan Agong diputuskan di dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Perdana Menteri yang merupakan ketua kerajaan pula dilantik oleh Presiden melalui Majlis Perwakilan. Terdapat banyak jenis demokrasi yang diamalkan di seluruh dunia. Di antaranya adalah demokrasi langsung, demokrasi tak langsung ataupun representatif, demokrasi presiden, demokrasi parlimen, demokrasi Islam, demokrasi sosial dan lain-lain lagi. Korea Selatan mengamalkan demokrasi representatif iaitu demokrasi perwakilan. Bentuk demokrasi ini merupakan yang paling banyak diamalkan di seluruh dunia. Sebahagian besar negara yang menerapkan demokrasi perwakilan ini juga disebut negara demokrasi liberal. Demokrasi perwakilan memberi penekanan dalam melindungi hak rakyat bukan sahaja golongan majoriti, malahan golongan minoriti di sebuah negara. Ahli teori era klasik telah menekankan orang yang benar-benar berkuasa dalam sistem demokrasi adalah rakyat. Akhir sekali, bagi jenis pelaksanaan, Korea Selatan telah mengamalkan demokrasi liberal ataupun demokrasi berparlimen. Dalam masa yang sama, turut menerapkan demokrasi tak langsung iaitu demokrasi representatif di dalam sistem pemerintahan mereka. Dalam demokrasi berparlimen, kedudukan badan perundangan lebih kukuh. Badan eksekutif memperoleh legitimasi demokrasi hanya daripada badan perundangan iaitu parlimen. Badan perundangan yang dipilih iaitu parlimen memilih ketua kerajaan iaitu Perdana Menteri dan boleh memecat Perdana Menteri dengan meluluskan undi tidak percaya. Ketua negara iaitu Presiden merupakan perkara yang berbeza dengan ketua kerajaan iaitu Perdana Menteri, dan kedua-duanya mempunyai tahap kuasa yang berbeza. Demokrasi ini juga meletakkan badan perundangan lebih tinggi daripada badan eksekutif. Dengan meletakkan badan perundangan melebihi badan eksekutif telah menyebabkan kebebasan melebihi kepentingan awam. Kuasa kerajaan juga telah dihadkan oleh undang-undang. Ketua eksekutif iaitu Perdana Menteri dihadkan oleh perlembagaan dan peraturan berkanun. Jenis demokrasi ini membolehkan kerajaan dilantik atau disingkirkan oleh satu pemerintahan presiden yang mana ketua kerajaan dan ketua negara dilantik oleh pengundi. Parti yang memperoleh majoriti akan menguasai kerajaan. Tiada konsep musyawarah dan keputusan pengundian diambil setiap 5 tahun. Walaupun Korea Selatan merupakan sebuah negara yang jauh lebih maju berbanding Malaysia, tetapi saya lebih berpandangan bahawa Malaysia patut menjadikan negara Brunei sebagai contoh. Ini kerana Korea Selatan bukanlah sebuah negara Islam seperti Malaysia. Malaysia wajar mengambil contoh dari segi pemacuan ekonomi Korea Selatan, manakala dari sudut pemerintahan pula Malaysia wajar menjadikan Brunei Darussalam sebagai contoh terbaik. Sistem pemerintahan merupakan tulang belakang sebuah negara, maka rakyat akan mengalami kesusahan akibat ketidakstabilan negara sama ada dari sudut politik, ekonomi maupun perpaduan negara. Kestabilan politik akan menghasilkan perpaduan di kalangan rakyat dan kestabilan politik juga akan mempengaruhi prestasi ekonomi negara. Sekian, terima kasih.